ustaz-ustaz yang terlibat dengan ilmu kalam ni, Asy'ariyah Maturidiyah, dia akan kata asalkan kita percaya Allah yang bagi, taklah pada orang mati tu pun tak apa. Nabi punya sabda lain, ayat mulut dia lain. Dia boleh kata ini orang soleh buat. Macam mana orang soleh ni awak angkat setara dengan Nabi SAW? Ahli sunnah, bila kita dengar sunnah Nabi SAW, dengar qala Rasulullah, kita sami'na wa ata'na. Yang diorang pula bila dengar qala Rasulullah, tunggu dulu, akal setuju tak? Kalau akal setuju, kita terima. Kalau berlawan dengan akal, kita kena pusingkan nas tadi sampai selari dengan akal. Ada pun benda yang Nabi tegur, macam kita sebutkan teguran untuk lelaki tasbih, perempuan tepuk tasfik. So itu Nabi sebut. Tapi kalau ini Nabi tak sebut, macam mana kita boleh ambil dalil yang tidak sahih untuk jadikan hukum? Tapi ulama ni kata ada base tadi. Ulama ni kata berdasarkan hadis yang dhaif tadi. So tak boleh kita jadikan hukum. In a world full of noise, one voice stands above the rest. The voice of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. His timeless words now grace our billboard in Malaysia, reminding us of the timeless guidance that leads us through difficulties in life. Be part of a broader cause to spread the message of Islam. Subscribe to our newsletter at alkhadam.com/NMC Billboard and support the journey of new Muslims today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton kita yang sedang menonton kita dari media sosial, dari rumah, dari dalam jam. Okey, alhamdulillah dan terima kasih kerana setia mendengar podcast kami ini. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita bermula, bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kembali lagi dengan episod baru of Unplugging Today's Issue, di mana kita mengulas isu-isu semasa dari lensa Islam. Alhamdulillah, dengan saya seperti biasa ialah Brother Kiki, iaitu selaku co-host saya. Assalamualaikum Brother Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga Ustaz Adli Muhammad Saad selaku pengarah hal ehwal Islam di Al-Khadim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Penuh sebut nama hari ni. Betul. Teringat. Bukan. Alhamdulillah. Betul terus. Jadi untuk sampai untuk buat episod ni actually banyak juga topik-topik yang datang. Jadi kira ada sesetengah yang last minute jugalah kita tambah-tambah. InsyaAllah boleh muat lah. Kalau kita tak ulas habis dalam episod ini, kita sambung lagi episod yang ke depan. InsyaAllah. Kalau tak jadi macam filem Hindustan lagi lah. Betul. Alhamdulillah. Tapi kalau anda tidak komplain, kami tidak mengapa. InsyaAllah. Okey, jadi kita masuk teruslah pada topik yang pertama. Jom. Okey, baru-baru ni topik pertama kita ni berkaitan dengan dia macam dua isu yang selalu dikaitkan sekali, iaitu satu isu takfir mentakfiri dan juga isu mujassimah. Okay, those are the terms lah. So apakah term-term ini nanti Ustaz akan explain insyaAllah. Okay, so secara zahirnya, baru-baru ni ada satu Facebook post yang di mana isu ini dibangkitkan kerana dalam social media terdapat banyak golongan yang memperolok-olokkan atau mengkafirkan sesama Muslim dalam perdebatan akidah. Astaghfirullah, nauzubillah. Okey, jadi ini bukan satu benda yang sihat lah sesama Muslim kan. Padahal kita ada lagi musuh yang di luar ni nak tengok kita crumble as a ummah. So jadi janganlah begitu. Jadi saya akan pass dekat Brother Kiki untuk bagi introduction tentang Facebook, konteks tentang isu ini. Okay, so bismillah, alhamdulillah. Saya mulakan topik ni sebenarnya bermula daripada satu posting daripada saudara Al-Khairis di Facebook yang sebenarnya dia bukan posting dia sahajalah, dia sebenarnya adalah satu kompilasi reply yang kompilasi menunjukkan tentang apa yang disebutkan tadilah, takfir, saling mentakfiri antara sesama Muslim. Sebab dia buat kompilasi, lepas tu dia reply lah. Betul. And then dia tunjuk screenshot daripada Facebook post ni lah semua. So sebenarnya saya buka kejap ya. Okay, so apa yang disebutkan, inilah bila dia merempur olok-olokkan ni, dia criticize, dia mengkritik. Bukan mengkritik, dia menasihati. Dia menasihati golongan-golongan macam ni berkaitan, ini adalah satu sifat yang seperti disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat nombor 38. Kalau tak silap, saya bacakan dia punya translation dia. Dan Fir'aun pula berkata, wahai orang-orangku,
aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang Tuhan yang lain daripadaku. Sini referring to Firaun, dia gelar diri sendiri sebagai Tuhan. Oleh itu, wahai Haman. Haman ni adalah, kalau tak salah saya, konteks dia adalah Haman ni adalah seorang pembina, yang seorang builder lah, seorang arkitek, Actually seorang menteri dia. sebenarnya. Okey, untuk menteri Firaun, untuk bakarkanlah untukku batu bata serta binalah untukku bangunan yang tinggi supaya aku naik melihat Tuhan Musa yang dikatakannya itu, dan sesungguhnya aku percaya adalah Musa dari orang-orang yang berdusta. So dia memberi perintah kepada Haman, iaitu menteri dia, untuk bina satu menara, satu bangunan, untuk dia naik untuk melihat Tuhan Musa, iaitu Allah lah, dalam konteks surah ni, dalam konteks ayat ini. And then kenapa dia kata seperti itu? Sebab dia mengumpulkan posting-posting yang memperolokkan lah. Saya tak nak sebut nama siapa yang ni, cuma nak sebut lah, macam kalau siapa yang follow isu ni, ada yang kata macam, oh, aku naik kapal terbang, aku nak cuba cari Tuhan kat mana lah. So dia jadi macam mempermainkan urusan agama. Sebab benda ni adalah Sorry, repeat. Dia cakap dia nak naik kapal terbang disebabkan kita faham as a common person yang biasanya Tuhan berada di atas. betul. Jadi dia nak naik kapal terbang untuk cari Tuhan di atas. Sebab mereka percaya, mereka tak percaya Tuhan berada di atas. Mereka percaya Tuhan berada di Mana-mana saja. mana-mana, ataupun tak wujud, tak bertempat. Ini antara I see. salah satu sifat 20 lah yang mereka percaya. Jadi benda ini sebenarnya adalah satu, saya rasa boleh serahkan kepada Ustaz Adli lah kemudian untuk memberi penjelasan tentang ini. Itu adalah satu aspek. Tapi satu lagi aspek saya rasa perlu diberi penekanan juga ada. Satu aspek yang patut saya rasa diberi penekanan juga is apa tuduhan yang mereka berikan kepada kita. Mereka menuduh kita yang percaya Tuhan berada di atas ni adalah sebagai mujassimah. So apa tu mujassimah, nanti Ustaz akan explain lah mujassimah tu apa. Dan sebenarnya kenapa tuduhan itu berlaku, dan kenapa kami dan apa sebenarnya, siapa sebenarnya yang betul, apa sebenarnya pendapat yang betul, apa sebenarnya cara kita faham akidah, cara kita faham Allah tu di mana, macam mana cara yang patut kita faham ayat-ayat tu, ayat-ayat yang mutasyabihat ni lah, ayat-ayat yang memperincikan, memberitahu ciri-ciri tentang perkara-perkara yang gaib lah, yang kita tak nampak. So saya serahkan kepada Ustaz Adli lah untuk memberi penjelasan tentang isu ni. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, berkenaan dengan apa soalan yang Kiki tanyakan sebentar tadi kan. Dan sebenarnya kalau ikut dalam Quran Karim, dua ayat sebenarnya, dua tempat tajuk tentang apa, Firaun minta kepada menteri dia binakan bangunan yang tinggi untuk dia intai Tuhan Musa. Satu dalam ayat surah Qasas 38. Qasas eh. Qasas, 38, dan satu lagi dalam surah Ghafir. Ayat 37. Dua tempat. Dia sebenarnya daripada ayat berkenaan, conclusion yang kita direct kita faham adalah Firaun dia bina bangunan untuk intai Tuhan Musa kerana Musa kata Allah di Atas. itu sebenarnya. Jadi itu jawapan, itu yang kita kata orang yang paling tak bijak pun baca faham. Kenapa dia nak, dan dia kata aku rasa Musa bohong. Mana dalam apa? Dalam kata-kata dia Tuhan di atas. So itu masalah asal. Jadi perbuatan memperolokkan tentang apa kata nak naik kapal terbang, Allah di atas, ini adalah kata-kata kufur. Menidakkan apa yang datang dalam Al-Quran Karim. Bahkan benda ni kalau kita faham balik pada asal, Nabi SAW sendiri dalam hadis yang sahih, datang seorang sahabat, dia dua riwayat. Satu riwayat tak sebut nama sahabat berkenaan, satu riwayat sebut nama sahabat tersebut. Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia actually ada kambing. Dia ada seorang hamba perempuan yang dia tugaskan untuk jaga kambing tersebut. Kemudian salah seekor kambing tu telah dicuri oleh serigala. Dia marah, dia lempang dia punya hamba. Lalu lepas tu dia menyesal. Dan dia jumpa Nabi SAW. Dan hadis ni sebenarnya memberitahu tentang hukuman bagi orang yang memukul muka hamba dia. Jadi Nabi SAW pun panggil perempuan tadi, bawa jumpa Nabi, dan Nabi pun tanya kepada dia.
Soalan Nabi tanya pada dia, Aina Allah? Allah di mana? Dan tunjuk. Lepas tu dia kata fis sama. Nabi kata man ana? Aku siapa? Anta Rasulullah. Nabi kata pada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, atiqaha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia seorang yang beriman. So basically daripada kisah berkenaan dapatkan Al-Quran Karim ayat, dia sebenarnya kedudukan tajuk soalan di mana Allah ni, Nabi yang tanya. Sering berlaku ada orang akan persoalkan, kata macam kenapa tanya? Sebab Nabi tanya. Dan bahkan sebenarnya yang diajarkan dalam, kepada kita dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala di langit, di atas, bukan berada di mana-mana. Pasal itu semua tu adalah satu ideologi atau fahaman yang muncul kononnya untuk membezakan Allah dengan makhluk. Lalu mereka menafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kedudukan di atas. Berkata kalau berarah, berkedudukan, maka bertempat di makhluk. Bahkan daripada fahaman ini jugalah keluarnya idea kononnya nanti akhirat nanti kita nampak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat image dekat mata kita. Untuk kita nampak image tadi, maksudnya Allah tak dekat depan. Tapi image tu dekat sini. Tapi kenapa Ustaz kena pusing panjang tu Ustaz? Dia sini balik pada asal pasal basic yang mereka ada bukan datang daripada Islam. Sebab diorang gunakan Aristotle punya Maqalatul Ash. Ya, Aristotle ada 10 rules yang diletakkan tentang benda existence tadi. Ada mass, ada volume, ada height, ada, bila dikata benda tu macam tu, inilah benda objek. So bila diorang gunakan Aristotle punya fahaman ni tadi, diorang nafikan apa yang ada berkait dengan Allah SWT daripada ayat-ayat yang datang. Contoh macam di langit, Allah Ta'ala dilihat. Allah Ta'ala dilihat, tak boleh. Bahkan Allah Ta'ala sebut tentang dirinya ada tangan ke, ada wajah ke, dia kata tak boleh. Sebab dia kata bila ada saja mass, ada volume, maka dia dah dikuasai ilmu masa dan tempat. Dia kuasai ilmu masa dan tempat, maka bagi dia itu makhluk. Ini kononnya. Dan mereka, kumpulan ni, dia orang rasakan bahawa perbuatan mereka meletakkan Allah Ta'ala dengan kaedah akal yang mereka letak itu, mereka rasakan mereka sedang menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Itu basic. Tapi dari segi niat dia untuk bersihkan Allah dari sifat makhluk. Tapi benda ni pun kononnya mereka nak counter argument daripada golongan Mu'tazilah. Tak juga. Bahkan diorang jadi Mu'tazilah. Diorang jadi Mu'tazilah dengan perbuatan tadi. Lalu dia nafikan melihat Allah Ta'ala. Bila dia kata Allah Ta'ala tak dilihat, di mana tak boleh dilihat depan, tak ada depan. Bila kita kata boleh dilihat, maksudnya dia mesti ada kat depan kita. Bila kat depan dah berposisi dia bertempat dia. Sebab tu yang golongan Asy'ariyah macam kadang-kadang kita tengok abang geng Sina Kalam kan. Dia akan kata Allah Ta'ala tak ada depan, tetapi dekat mata ni dibuat image. Akan created image dekat mata tu. This is last day. Ini cara mereka nak explain macam mana Allah dilihat dari kiamat nanti. Sedangkan kita ahli sunnah, kita kata akan lihat macam mana akhirat nantilah. Betul kan? Kita kata Allah Ta'ala lihat-lihatlah. Dia macam ni, kaedah kita ahli sunnah. Bila Allah Ta'ala sebut tentang dirinya apa-apa benda, walaupun dia sebutkan benda berkenaan, contoh macam dia katakan tak boleh kuasai masa, tak boleh kuasai tempat, tak ada volume, tak ada mass, tak ada sekian. Dia cakap macam tu pasal berdasar pada Aristotle punya kaedah. Bila Allah Ta'ala bagi tahu dia ada zat, dengan zat tadi yang kita kata kita melihat wajah Allah Ta'ala, mesti ada zatnya. Tapi dia kata tak. Created dekat sini ada image. Ini kelakar juga bila kita lihat geng-geng kumpulan, geng-geng yang Asy'ariyah Maturidiyah ni, bila berkumpul sekali, perbahasan ni pun tak settle. Sama-sama diorang pun dah bertelagah. Kita sendiri kita dah ada satu idea yang jelas datang dari Quran dan Sunnah, bahawa kita akan lihat Allah Ta'ala hari kiamat nanti. Allah Ta'ala macam mana dia kata pada kita tentang dirinya, macam itulah Allah SWT. Cuma tidak ada bagi kita pengetahuan bagaimana untuk dibandingkan. Sebab Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dia kata macam dia mendengar, kita mendengar. Tapi mendengarnya Allah dengan cara dia yang maha tinggi, maha agung, maha sempurna. Kita mendengar cara kita. Macam tu juga patut kita aplikasikan kepada apa sahaja yang disebut tentang diri dia. Tapi masalah yang kita hadapi sekarang ni, bila macam kes yang aku nak naik atas dengan terang-terangan kata-kata kumpulan ni, geng yang mengikut fahaman ilmu kalam ni, dia dengan terang-terangan dia menafikan ayat Quran. Betul. Dengan direct. Bila kita tanya soalan simple je, Nabi Isra' dan Mi'raj. Isra' ke Baitul Maqdis, Mi'raj ke langit. buat apa? Buat apa?
Bahkan turun naik Nabi SAW ketika apa? Ketika mana dapat perintah solat. Nabi ceritakan yang detail. Mula turun jumpa dah dapat perintah solat 50. Turun Nabi lintas Musa. jumpa Musa. Musa kata Tuhan kau Minta beri lagi. apa? Pergi naik atas balik, minta kurang. Minta turun naik. Daripada 50 jadi 45 turun 555. Jadi dah buang tambah tinggal 5 je. 45 telah dibuang. Musa kata pergi naik balik. Jadi benda tersebut dengan jelas kita tahu bahawa naik turun tadi buat apa? Yang peliknya diorang tak boleh terima. Alasan dia tadi tak boleh bertempat. Bertempat dia makhluk. Ulang balik benda ni yang awak cakap ni adalah Nabi cakap ke? Allah cakap ke? Ataupun kamu yang memandai-mandai? Itu masalah dia. Dia bukan benda tersebut payah nak faham. Doa kita diangkat ke atas. Dalam surah, contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 144. 144. Allah Ta'ala kata qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah lihat wajah bolong baliknya wajah engkau ke langit. Nabi tunggu datangnya wahyu alih kiblat. Nabi tengok ke? Tengok ke atas kenapa? Itu semua secara fitrahnya. Kita semua faham benda tadi. Tapi dalam masa yang sama, yang kita kata benda ni, yang kita pelik kan, kenapa berlaku ni? Sebab diorang mengagungkan falsafah Yunani punya ideologi tadi, Aristotle. Kalau kita dengar, banyak geng Asy'ariyah ni, terutamanya, mereka puji Aristotle tu, melambung-lambung. Dia genius, dia sekian. Jadi dia nak gunakan Aristotle ni lah cara bagi memahami Quran dan Sunnah. Tapi Aristotle bukan Islam. Itu tak penting. Bagi diorang itu tak penting. Yang penting dia genius. Sudah. Pasal diorang ikut pasal ilmu kalam yang mereka amalkan adalah daripada Aristotle. Dia bukan Islam punya ajaran. Sebab tu diislamkan. Zaman Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Juwaini, diislamkan ilmu kalam tadi atau ilmu mantik atau logik. Logik Greek tadi diislamkan. Lepas diislamkan tadi, itulah yang menyebabkan orang tak boleh detach daripada kaedah tersebut. Sebab tu orang akan nafikan. Walaupun Quran datang ni bagi kita tengok kenapa bila kita cakap itu ada orang tak puas hati bila kita kata mendahulukan akal ke atas nas. Ni lah dia. Contoh dia. Kenapa mereka mendahulukan akal daripada nas? Sebab Pasal bagi diorang akal itu adalah dalil. Kita akal bukan dalil. Akal membantu kita faham dalil. Akal bukan dalil. Nak faham benda ni? Macam mana akal ni dengan dalil kita nak pergi ke jumpa mufti. Tanya soalan. Kita pun order Grab. Grab driver datang. Nak pergi ni? Nak pergi mufti. Okay. Jawab mufti. Sampai pergi mufti, kita bertanya soalan. Dapat jawapan. Lepas tu bila kita turun, driver Grab tu tanya, mufti jawab apa? Mufti jawab, tak boleh. Haram. Driver Grab kata, tak betul tu. Halal sebenarnya. Faham tak? Membawa kita jumpa mufti, betul lah dia. Tapi dia bukan mufti. Akal kita macam tidak membawa kita kenal dalil. Tapi akal bukan dalil. Akal, dia bawa kita, dia guide kita untuk kenal. Oh ni, ini kita kenal. Jalan pergi mana kita kenal. Dengan akal. Tapi masalahnya akal itu bukan dalil. By itself bukan dalil. Tapi diorang tidak. Bagi diorang akal itulah dalil. Bahkan nas itu bukannya dalil. Saya tak faham macam kenapa, sebab tak ke macam dia macam menganggap macam nas sedia ada tu tak cukup. Padahal kita tahu Islam ni adalah agama yang komplit. Ulang balik. Pasal masalah diorang mengagungkan falsafah, bukannya agungkan nas. Kalau letak Nabi sebelah, Aristotle sebelah, dia boleh pilih Aristotle. Ini problem dia. Macam contoh kita dengar. Dia kata tak apa minta kepada orang mati asalkan i'tikad Allah Ta'ala yang berikan. Nabi ajar apa? Nabi kata wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi kata pada Ibn Abbas, aku nak ajar kau beberapa kalimah. Antara yang Nabi ajar pada kalimah yang suruh dia jaga dan pelihara adalah bila engkau nak minta pada Allah. Bila engkau minta tolong pada Allah Ta'ala. Ini Nabi punya sabda. Tapi ustaz-ustaz yang terlibat dengan ilmu kalam ni, Asy'ariyah Maturidiyah, dia akan kata asalkan kita percaya Allah yang bagi, mintalah pada orang mati tu pun tak apa. Nampak tak? Nabi punya sabda lain. Ayat mulut dia lain. Nampak tak? Dia boleh kata ini orang soleh buat. Macam mana orang soleh ni awak angkat?
setara dengan Nabi SAW. Alaihi salatu wassalam. Ini realiti yang kita panggil apa dalam masyarakat kita ni. Pasal lah orang awam tak faham, kadang kita tengok dengan jelas. Minta per pokok boleh. Lepas tu orang marah bila saya kata, bagi orang-orang yang berfahaman dengan fahaman yang sesat ni, dia akan kata bahawa minta dengan setan pun tak apa, asal i'tikad Allah yang bagi. Dia akan buka ruang kepada semua. Semua boleh. Semua Asal boleh. Ada seorang ustaz di Kelantan, dia kata, minta bermusiam pun tak apa. Yang kafir pun tak ada masalah. Asal percaya Allah Ta'ala yang bagi. Ustaz tu orang tu kata minta berpokok pun tak apa. Asal percaya Allah Ta'ala yang bagi. Astaghfirullah. So faham tak? Jadi bila kita tengok macam ni, macam basic asal dia adalah ini Nabi punya sabda, ini ustaz punya kata. Menang ustaz daripada Nabi. Dia tak boleh. Jadi realiti dia, sebab kita tahu dalam konsep ni kan, dia memang kita kata bila manusia tak faham itibak kepada Nabi itu adalah wajib. Dan kita kata kenapa bila kita ni sering highlightkan tak boleh buat bid'ah, ikut sunnah. Hidupkan sunnah, matikan bid'ah. Mereka tak boleh terima. Sebagi dia adalah kalau ikut sunnah, habislah ajaran Tok Guru dia. Tok Guru dia ajar buat macam ni, Tok Guru ajar baca macam ni. Sunnah Nabi ada, Tok Guru dia suruh buat macam ni. Tapi bila kita hidupkan sunnah, matilah bid'ah. Betul. So diorang tak nak benda ni. Diorang nak kalau boleh tradisi amalan tadi. Macam keraian lahir Nabi. Setahun sekali sambut kematian orang-orang soleh punya mati, panggil haul. Haul panggil. Hari Hul. Orang-orang dekat India pun buat macam tu. Sambutan kematian Tok Guru dia. Kita pun buat juga. Astaghfirullah. Hul imam ni, Hul Imam Haddad, Hul Tok Kupalo, Hul sekian. Sebenarnya macam ni kita panggil apa? Yang bukan ajaran Islam. Tapi dia nak buat juga. Ini yang Nabi suruh. Ni yang yang diorang buat. So realiti dia pasal pengagungan tu tak ada. Pengagungan kepada Nabi SAW tu tak wujud. Alaihi salatu wassalam. Kalau kata kita agungkan Nabi SAW, maka tak ada siapa punya kata-kata setara. Jadi dekat situ yang kita kata kenapa kita ni gelak. Ada sunnah. Ahli sunnah, bila kita dengar sunnah Nabi SAW, Alaihi salatu wassalam. dengar qala Rasulullah, kita sami'na wa ata'na. Yang diorang pula, bila dengar qala Rasulullah, tunggu dulu. Akal setuju tak? Kalau akal setuju, kita terima. Kalau berlawan dengan akal, kita kena pusingkan nas tadi sampai selari dengan akal. Itu sebab kenapa sampai sekarang bunyi dia keluar. Kalau bagi kita macam kita sebut tadi kan, kaedah ahli sunnah sebenarnya simple. Bila kita tanzih Allah Ta'ala daripada penyempurnaan makhluk. Kita isbat. Kita tetapkan bagi Allah Ta'ala apa dia kata tentang dirinya. Sebutlah tangan ke, wajah ke, Kaki ke apa semua. apa saja dia sebut tentang diri dia. Mendengar, melihat, semua sekali. Tanpa tamthil. Atau tanpa tashbih. Tanpa kita serupakan dengan makhluk. Tanpa kita umpamakan dengan sebarang apa-apa. Sebab laisa kamitslihi syai'. Dia tak ada serupa dengannya suatu benda pun. Jadi kita tak boleh nak macam apa. Tapi bila kita tanzih dia pula dari keserumpaan makhluk, kita tanzih tapi kita tanpa taktil atau takwil, tanpa kita buang maksud apa yang dicakap tentang diri dia. Dia kata dia marah. Mu'tazilah kata mana boleh Allah tak nak marah. Marah sifat makhluk. Allah tak marah. Sayang. Oh tak boleh. Mana boleh sayang? Sayang kita pun ada sifat sayang. Allah tak sayang. Macam tu sekali. Dia tak boleh percaya yang Allah ni adalah lain daripada... Dia bukan, dia beza macam ni. Kita faham maksud tu, kita kata faham maksud, tak tahu cara. Yang diorang pula buang terus sebab ada keserupaan. Alasan dia tanzih lah. Sucikan Allah dari sifat makhluk, buang apa berkaitan dengan Allah Ta'ala tentang makhluk. Jadi itu yang timbul tajuk tadi. Termasuk masalah yang Kiki cuba nak sebutkan tadi tentang tajsim atau mujassimah, menjisimkan Tuhan. Sedangkan bagi saya ingat Abu Bakar Al-Baqilani, dia jawab tentang perkara ni bila orang tanya tentang ini Asy'ariyah ini Asy'ariyah mutaqaddimin. Ya, Asy'ariyah yang awal, yang asal. Dia kata apa? Dia kata bila orang kata kalau sekiranya kita isbat bagi Allah Ta'ala kalam ataupun wajah ataupun ulu di atas, mana kita menjisimkan Tuhan. Dia kata benda yang sama kita buat bila kita kata dia mendengar. Mendengar mestilah ada, dia mesti ada pada dirinya, dia mesti ada zat dia untuk mendengar, melihat dan sebagainya. Tapi maha tinggi, maha besar dia dari keserumpaan dengan makhluk.
Kita akan limited mendengar apa yang dekat, mendengar apa yang dalam spektrum kita punya desibel yang kita boleh dengar. Kan benda yang jauh tak dengar, benda belakang dinding tak dengar, benda terlampau tinggi pitch tak dengar, terlampau low pun tak dengar. Tapi Allah Ta'ala boleh dengar semua suara dalam satu masa daripada semua makhluk yang dia ada. Jadi ini perbezaan dia dengar tetap dengar. Tapi masalah cara tadi takkan serupa. Macam tu juga kita patut faham pada masalah tangan ke, wajah ke, masalah melihat Allah Ta'ala di hari akhirat ke, semua tak patut berlaku pada kita penafian. Tapi dia kena nafikan awal-awal sebab kaedah ilmu kalam yang mereka pegang tadi, itu yang menjadi asas untuk mereka nafikan. Daripada Allah Ta'ala, kedudukan ke, arah ke, wajah ke, dinafikan sebab itu. Bukan sebab kerana Allah kata tak ada. Ini boleh saya kata macam asalnya niat baik, macam nak menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Tapi mereka overextend benda tu. Boleh dikatakan macam tu. Kita tahu niat dia, tapi masa kita tahu bahawa benda ni bukan daripada Islam. Sebab benda ni tak pernah dikatakan oleh para sahabat. Betul. Macam bila sebut para tabi'in dan sebagainya. Atau macam zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Kan bila berlaku Mu'tazilah menguasai kerajaan, paksa orang kata Quran tu makhluk. Jadi simple logik. Tadi tak cakap, sekarang cakap. Itu je. Jadi bila baru makhluk. Itu je. Dulu tak cakap, sekarang cakap. Lepas tu tertulis dekat atas mushaf. Dan kreatif makhluk lah. Tapi problem dia, orang ada masalah adalah Allah Ta'ala tak pernah cakap macam tu dalam Quran Karim. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal, ketika geng-geng Mu'tazilah yang lepas dia tu datang kemudian macam ni pun sama. Dia yang bila kata apa, Allah Ta'ala berkata-kata tanpa huruf tanpa suara. Sama juga. Ini daripada Asy'ariyah. Keluar huruf tak ada suara. Dia kata, dia faham tak? Dia tak nak pasal kita, dia kata kita bercakap huruf ada suara. So Allah bercakap mesti lain. Ada orang yang letak kaedah akal tadi untuk buang. So, jadi bila kita lihat dalam Al-Quran Karim, contohnya dalam surah Taubah, Allah kata apa? Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka. Jika ada siapa di kalangan orang musyrik minta perlindungan dengan engkau, minta pertolongan untuk lindung diri dengan engkau, fa'ajirhu, lindunglah dia hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia dengar kalam Allah. Soalan, Kalam Allah tu Apa tu okay. Kalau dia kata Quran dibaca, yang baca Kiki. Quran Allah Ta'ala panggil apa? Quran yang Kiki baca kalam Allah. Kalau bertulis pun kalam Allah. Bukan itu Imam Ahmad kata, kau bagi sini pada aku Quran atau sunnah, aku cakap. Pasal tak ada. Dia bukan masalah dia orang dengar kalam Allah direct daripada Allah Ta'ala, tapi dengar daripada kita. Tapi still Allah Ta'ala panggil kalam Allah. Sebab tu simple as that. Kita tak perlu masuk kepada mempersoalkan. Panggil Quran kalam Allah, habis cerita. Yang kita kata macam, tapi yang baca Kiki. Bukannya. apa benda dia baca. Okay. Di sini tajuk dia. Okay, dari segi masalah asal, perbuatan mereka ni konon macam nak menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Tetapi berakhir dengan menjadi mereka membatalkan Quran dan hadis. Quran datang, hadis datang, buang. Macam tadi macam kes masalah otak di atas ni. Ini ijma'. Literally Mutawatir. Doa kita naik ke atas. Nabi Isra Mi'raj Nabi naik ke atas. Allah sebut dalam Quran. Bahkan Sidratul Muntaha tu ada dekat atas. Bila Allah sebut dalam surah An-Najm kan, berkenaan dengan apa? Nabi lihat Jibril dari rupanya yang asal pada kali kedua. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia Muhammad telah melihatnya Jibril pada turun kali kedua. Inda Sidratil Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha tu ada syurga tempat kembali. Memang benda tu disebut dengan directly dalam Quran Karim. Tapi diorang macam kita takwil. Bila tak kena dengan akal, takwil. Kita pusing. Ini masalah kita. Jadi segi asal benda ni, masalah mujassimah sebagainya, tuduhan yang diberikan hanya kerana kononnya sucikan Allah Ta'ala makhluk. Tapi last sekali, cara penyucian tadi adalah dengan mengabaikan semua pengertian yang datang daripada Quran Sunnah. Seolah difirmankan kepada kita, contoh macam Allah Sami'. Apa Sami'? Tak tahu. Abu Basir? Tak tahu. Kita kena nafikan. Kita pasal tak nak keserupaan. Kalau kata mendengar, mana terjemah Syekh?
Apa tu? Allah Ta'ala Sami'un Alim. Sebab tu ujung ayat 11 surah Syura tu, laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sebab tu kita kat situ tajuk dia. Bila kita ambil portion pertama ayat tu, kita isbat untuk Allah Ta'ala apa dia cakap tentang dirinya tanpa kita tamthil, contohkan ataupun kita serupakan Allah Ta'ala dengan makhluk dia. Sebab laisa kamithlihi syai'. Tapi bila kita sucikan dia daripada sifat makhluk dan kita abaikan apa dia kata tentang diri je. Sebab tu di ujung tu dia kata wa huwas sami'ul basir. Tak orang dah kata tak faham pula. Sami' basir tu kita pun sami' basir juga. Yang kita tanzihkan dia adalah keserupaan dengan cara makhluk. Tapi mendengar tu kita faham. Dia mendengar dengan cara dia sendiri. Ya, yang Lihat lebih cara agung, sendiri. lebih mulia. Betul, Kita dengan faham. cara kekurangan. Macam tu dengan masalah wajah ke, masalah tangan ke. Faham kalimah tak tahu cara. Itu masalah dia. Yang ni dia orang tak boleh terima. Dia orang kata bahawa benda ni adalah benda yang dibuat oleh Ibn Taymiyah, tapi sebenarnya Al-Baqilani yang dikatakan sebagai ulama Asy'ariyah lah, antara yang ikut Abu Hasan Asy'ari punya fahaman, dalam buku dia terangkan benda tersebut. Dia kata Allah di atas. Sebab tu kan kita tengok Abu Hasan Asy'ari sendiri pun dia kata Allah di atas. Allah ada mata. Dia cakap yang tu. Macam orang tak nak kata macam tu lah. Tak perlu kita nak detailkan macam mana rupa dia, macam tak ada. Kita tak boleh macam mana soalan. Sebab tu Imam Malik bin Anas bila ditanya kepada dia macam mana Ar-Rahman Asy-Istawa, dia jawab apa? Al-istiwa maklum. Engkau tahu, aku tahu. Mana engkau tahu maksud dia, aku tahu maksud dia. Wal kaifiyah majhul atau ghairu ma'qul. Tapi tentang Allah Ta'ala dia tak diketahui atau tak masuk akal, sebab akal kita hanya boleh banding benda kita ada contoh. Allah tak ada contoh. Wal imanu bihi wajib. Iman dengan apa Allah Ta'ala cakap tentang dirinya wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Soal tentang dia macam mana tu adalah bid'ah. Itu je, simple je. Kenapa kita tak boleh pegang macam tu? Tapi lah macam kita bimbangkan kerana kononnya tak nak menjisimkan Tuhan lah apa benda. Tapi benda ni menjadi tajuk. Contoh macam lawak juga lah. Selama ni baru ni waktu kita punya open day NMC. Jadi ada abang seorang tu datang jumpa saya. Dia tanya soalan tentang perkara ni lah. Dia katakan Allah tak nyengkungi masa dan tempat dan sebagainya. Okay. Masa dan tempat kalau ikut kita punya pahaman adalah apa yang berlaku pada galaksi kita. Pusingan matahari, bulan dan sebagainya. Inilah masa dan tempat yang kita faham. Tapi bila sebelum jadinya langit dan bumi, Apa konsep masa? ada tak masa? Okay. Bila Allah Ta'ala kata Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Siapa yang kata ada masa? Walaupun bumi dan langit tak jadi lagi. Siapa yang cakap ada masa? Allah. Allah. Allah sendiri yang cakap. So kenapa diorang nak menafikan benda yang berkaitan dengan Allah Ta'ala? Mana Allah Ta'ala beritahu adanya masa. Yang masa kita dalam alam ni, itu tajuk kita. Masalah berdisi Allah Ta'ala, dia beritahu adanya hari. Awak cakap, awak kata bukan, kenapa? Fi sittati ayyam kan? Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Mana langit dan bumi tak jadi lagi, hari itu dah ada bagi Allah Ta'ala, ada. Dia kata fi yaumin fi yaumin kana miqdaru alf sanati mimma ta'udun. Pada satu hari yang ia seperti 1000 tahun kamu bilang. So tidak ada tak hari? Sebelum langit bumi jadi, ada hari tak? Ada. Habis, jadi lingkungan masa dan hari, masa waktu tadi, pada Allah Ta'ala ada ke tak ada? Realiti daripada Allah Ta'ala bagi tahu, awak nafikan. Kenapa? So bila orang kata tak dilingkungi oleh masa dan tempat, awak cakap macam tu, Allah tak cakap macam tu. Termasuk masalah di atasnya Allah Ta'ala, dia cakap macam tu. Nabi ajar kita macam tu. So kenapa awak cakap benda yang Allah Ta'ala tak cakap tentang dirinya? Nabi tak cakap tentang tentang Allah Ta'ala. Siapa lebih tahu? Ini satu pembohongan yang sangat dahsyat. Hanya kerana Aristotle punya 10 rules tu kita aplikasikan dan kita letakkan semua sekali, kena ikut peraturan tersebut. Kenapa? Tak, saya pelik sebab kenapa mereka tak boleh faham ni kan? Sebab kalau kita macam tengok balik, macam Ustaz pun sendiri pernah sebut pasal apa? Langit bintang-bintang ni dihiasi di langit yang pertama. Betul. Allah
is beyond langit ketujuh. So macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi atas. Atas lagi. So bayangkan like Ketika yang kita Mi'raj nampak- Nabi cerita. Ha. Apa Nabi naik sampai ke 7. Dan so bayangkan universe kita ni baru layer yang pertama tau, lapisan yang pertama. Ini belum lagi lapisan kedua, ketiga, keempat. Tak boleh bayangkan benda tu. Tak, dia ni kadang-kadang ada di kalangan mereka ni salah faham pun ada. Ada di kita langit pertama bulan. Langit kedua marikh. Langit ketiga dia ada bilang. macam tu? Ada. Dia kejahilan. Nak macam mana? Masalah Tapi realiti dia macam bila Kiki tanya soalan tu kan. Kenapa dia macam tak faham? It's not about tak faham. It's about takdis kepada guru. Guru cakap takkan guru kita tak tahu. Ulama ni wali takkan dia tak tahu. Dengar cakap wali takut pada wali. Dengar cakap wali lah. Ini ulama ni. Ulama yang alim ni takkan tak tahu. Sedangkan kita tahu bahawa manusia sebagai manusia, saya sebagai manusia, Syekh Hussein sebagai manusia, Imam Mekah sebagai manusia, kita boleh salah. Aplikasi ni masalah tak ada. Dia tak ada aplikasi kan masalah manusia boleh salah. Sebab tu bila kita tengok dalam masyarakat kita sekarang ni, bila berlaku daripada orang-orang tertentu yang apa kata-kata yang kadang kufur. Dia kata pindah jasad dalam Nabi Imam Ahmad ada roh Abu Bakar dan sebagainya. Tapi tengok di Selangor contohnya dia dapat tauliah. Boleh mengajar di Selangor. Dia cakap ada Nabi Adam tu dunia jerai. Ada tauliah. Kerajaan Selangor bagi tauliah untuk mengajar. Berapa ramai lagi yang buat mengarut. Lepas je. Tak ada masalah pun. Menipu ke berbohong ke sebah ni palsu ke bagi. Tak ada masalah. Pasal tadi realiti dia kes kadang-kadang sebab apa? Sebab yang bercakap tadi bukan dia cakap sendiri. Dia bawa pada Tok Guru. Tok Guru ni, Tok Guru sekian-sekian. Takkanlah Tok Guru ni tak tahu. Jadi kerana pentakdisan itulah menyebabkan mereka tak boleh ubah. Sebenarnya dengan jelas dalil. Cerita tadi kan macam kes ayat Quran surah Qasas 38, surah Ghafir ayat 37 tadi. Firaun suruh dia punya menteri bina bangunan untuk diintai Tuhan Musa. So kita faham Musa cakap Tuhan kat mana? Kat atas lah. Atas lah. Sebab tu dia nak intai Tuhan Musa. Aku rasa dia bohong. Dia kata. Wah ini lahazunhu kadhibin. Abinal kadhib. Aku rasa dia daripada orang bohong. Aku nak tengok Tuhan Musa. Boleh moga aku boleh intai Tuhan Musa. Tapi yang peliknya kan, benda ni okey kerana dengan jelas dan terang tapi kerana dia tak ubah. Sebab Tok Guru dia kata. Tok Guru dia kata bukan macam ni. Ini fahaman bukan. Ini fahaman kita macam ni. Walaupun itu dia kata, walaupun bertentang Quran dan Sunnah, tapi kena pusing ke Quran dan Sunnah tu ikut pada fahaman kita. Sebab Tok Guru kita dah buat keputusan. Ini masalah kita. Sedangkan macam bila balik pada ahli sunnah, tak ada siapa yang maksum kecuali Nabi SAW. Sebab tu kita lihat di sisi para sahabat Nabi sendiri, ucapan mereka kan. Bila dengar macam ni, Abu Bakar kata macam ni, Umar kata macam ni. Tu kadang-kadang pertentangan kata-kata mereka sebab mereka tahu yang pihak A, B dan tak ada siapa terasa hati. Sebab apa? Dia tahu dia tak maksum. Yang dalam masyarakat kita, orang yang terikut tadi, Tok Guru ni, takkan Tok Guru ni tak tahu. Ini ucapan-ucapan yang kadang-kadang keluar yang memang menuju ke arah kesyirikan, menuju ke arah kekufuran, tapi tak boleh lagi nak dihukum. Kerana apa? Dia Tok Guru, dia mesti tahu. Dia mesti cakap tu mesti dia tahu kenapa. Sentiasa diberikan alasan untuk membolehkan kata-kata berkenaan walaupun kata-kata dia kufur. Sebab tu permainan macam ni, betul tak? Bila ada yang mempermainkan ayat Quran, mengejek-ejek ayat Quran. Saya nak naik kapal terbang, nak intai Allah, nak tengok ada tak kat atas. Macam dikatakan oleh kumpulan-kumpulan Wahabi, dia kata. Benda ni adalah benda kufur, kata-kata kufur. Dan ini dikatakan Firaun ni punya karakter akan sentiasa wujud dengan kesombongannya atau kebodohannya. Bab sombong satu benda lah. Bila orang tu berkuasa, dia akan menjadi macam Firaun. Dia rasa Tuhan, dia akan buat apa saja nak. Kebodohan buat akan timbul juga. Kerana dia punya karakter ni akan sentiasa muncul. Al-Quran Karim adalah kitab yang sentiasa memberikan pada kita karakter manusia yang dengan hari berlalu kita akan jumpa berulang balik. Siapa macam kaum Lut ada. Siapa macam Bani Israel ada. Siapa yang macam orang sekian ada. Siapa macam orang beriman ada. Akan sentiasa wujud. Untuk kita menjadikan dia iktibar dan juga pengajaran. Jadi macam Firaun tadi adalah. Tapi tengok bila benda macam ni kata-kata kufur keluar, tak ada seorang pun bercakap.
Tak ada pensyarah universiti ke, tak ada apa presiden mana-mana mana pertubuhan mana-mana ke nak tegur, tak ada. Takkan tegur. Dibiarkan je. Biarkan. Tapi kalau awak pilot, awak jangan cakap pasal agama. Itu masalah dia. Awak tak ada kelulusan. Awak pun mualaf jangan cakap pasal agama. Astagfirullah. Dia ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab bila benda tu salah daripada orang bergelar ustaz atau orang yang kononnya ada pelajar agama, kita biarkan. Biarkan cakap. Tak tegur. Dan ini disebabkan kejahilan kita sendiri. Tak ada bukan masalah tadi, masalah ketaksuban. Ketaksuban. Kerana orang tu daripada grup kita. Cuma bukan grup kita. Laju kita tegur. Faham. Ni memang golongan yang tak boleh terima kebenaran. Sebab kita tahu kebenaran tu bukan milik seorang atau milik satu golongan. Inilah milik, boleh jadi sesiapa saja boleh jadi betul. Betul. Itu masalah. Itu realiti yang kita kata agama Islam ni agama yang sempurna. Sebab tu kalau sesiapa yang datang tanpa dalil, tanpa bukti, dengan idea, kaedah tersendiri, maka dia masalah. Saya sebut tentang masa tadi kan. Benda ni waktu yang abang tu tanya, puteri diam. Betul juga. Kalau orang tu kata Allah tak lingkungi masa dan tempat, macam dia orang ambil Aristotle punya fahaman tadi. Then Allah Ta'ala sebut dia jadikan langit dan bumi dalam 6 hari tu, apa cerita? So ada masa tak? Ketika Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi tu dalam masa 6 hari, ada tak hari tu? Betul juga. Tak tahu. Tak ada. Dia pasal langit bumi tak ada lagi. Langit bumi tak ada lagi tau. Langit dan bumi tak wujud lagi. Mana Allah Ta'ala jadikan. Ada. Bahkan ditulis ketentuan makhluk sebelum langit dan bumi jadi. 50,000 tahun. Ada jarak ke? Ada masa tak? Soalan. Adalah. Takkan awak tak pandai-pandai kata tak ada pula. But how it is, kita tak tahu. Kita tahulah. There's no... Benda tu ada tapi cara tak tahu. persamaan. Cara tahu tak ada sama. Pasal cara kita mengira hari dengan pusingan matahari terbenam terbit. Di sisi Allah Ta'ala cara yang berbeza. Pasal Allah Ta'ala lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi, lebih besar, lebih berkuasa. Untuk apa dia kata dirinya, kita ada nafikan. Cuma cara kita takkan serupa. Macam mendengarnya Allah Ta'ala, tak macam mendengarnya kita. Macam kalau Allah Ta'ala kata bersemayamlah dia. Macam mana? Janganlah samakan. Tu ada setengah orang kata yang mempertahankan fahaman ni lah kan sebenarnya kan. Dia kata macam bila kita dengar bulat-bulat Sami'na wa ta'na, dia kata benda tu is blind faith. Macam kita bulat-bulat je percaya. Kita bulat-bulat je. Memanglah pasal benda ghaibiyat. So, Kalau dia macam ni, takwilan hanya berlaku bila benda tu mustahil. Kemustahilan tu, itu berdasar pada keadaan. Contoh, nak faham kalau kita tinggal di Malaysia ni, saya kata, Kiki, Hilmi, sorry lambat. Tadi ada rimau tengah jalan. Okay. Pada awak yang mendengar, kita tinggal Kuala Lumpur, kat PJ ni, biasa kata, rimau awak faham rimau apa? Minta maaf lambat, ada rimau tengah jalan. Awak faham rimau betul ke awak start fikir? Mesti ada benda lain masuk Ustaz Adli. Kereta Syekh kot. Okay. Tak kira lah. Okay. Maksudnya kita akan mula assumption kita. Bayangkan bukan yang asal, bukan betul. Tapi kalau kita tinggal di Kenya. Di Greek lah, di Greek. Greek. Jalan Greek. Benar orang terlintas kan. Orang balik ke Kelantan. On the way ikut LPT, ikut Greek. Minta maaf dah lambat lagi mau tengah jalan. Orang kampung fikir apa? Memang rimau. Kalau kita duduk kat Kenya, minta lambat ada singa tengah jalan. Singa betul lah. So basically benda ni penafian bila ada kemustahilan ikut logik akal. Tetapi soalan, boleh tak betul-betul rimau terlepas kat depan ni? Boleh je. Ada rimau terlepas daripada zoo negara. Jalan dekat PJ ni. Kita pun sangkut tengah jalan sebab rimau ada. Boleh berlaku. Okay, sekarang ni pada Allah Ta'ala, dia tak berbandingan. Bila dia kata ada ke tak ada, kita cuma terima. Sebab kita tak boleh mempersoalkan. Sebab kalau kita kata tak ada, kita dah tahulah, dah nampak. When you deny something, yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya, awak dapat ilmu mana? Jangan pakai kaedah Aristotle tadi. Ini bukannya Allah Ta'ala bagi tahu. Ini assumption Aristotle letak. Awak pergi aplikasikan kepada nas Quran dan hadis macam mana? Itu realiti masalah dia. Kalau dia kata kita pegang pada tajuk ghaibiyat, macam contoh sungai syurga. Ini cerita kelakar juga. Bab-bab berkenaan dengan ghaibiyat yang lain,
syurga punya sungai, syurga punya pokok. Geng-geng yang takwil ni, dia kata terima aja. Jangan tanya macam mana. Contohnya syurga ada sungai daripada madu. Kalau ikut logik akal kita, ujung sungai tu ada beribu-ribu juta-juta lebah duk keluarkan madu dari punggung dia. Berapa ekor? Kalau lembu, kalau sungai susu, berapa ekor lembu nak perah hujung tu. Okey, itu logik akal kita. Tapi kita tahu Allah Ta'ala kata kun. Jadi maka dia pun jadi. Itu je. Masalah kenapa tak boleh pegang itu? Kalau kita aplikasikan kat sini, sama pada yang lain-lain, settle masalah. Tetapi, ini masalah dia. Tetapi, kerana bila bercampur aduknya ilmu falsafah tadi, yang dalam falsafah Greek dan juga Aristotle punya atau Plato punya, diorang dah ada mindset tentang Tuhan. So ini kumpulan ni dia gabungkan mana teologi daripada agama tersebut dengan Islam. Nak selarikan sama. Itu jadinya tu. Tapi saya rasa tu common mistake Ustaz. Memang masalah benda tu. Selarikan semua barang. Ini masalah dia. Tapi sebab tu kita kata benda ni lah punca asal masalah dia. Kalau dia kata boleh tinggalkan, kita balik pada salafus soleh punya cara faham, selesai masalah. Sebab tu diorang tak boleh refer balik fahaman yang mereka fikir ni kepada Abu Bakar ke, Omar ke, Uthman ke, Ali ke, 10 orang sahabat ni diberikan di syurga ke, ahli Badar ke, orang-orang baik tu Ridwan ke, orang-orang muhajirin awal, ansar awal. Tak boleh. Diorang akan sentiasa balik kepada yang lepas. Tapi Ustaz, boleh saya tanya, kalau macam kenapa susah untuk orang untuk membawa diri mereka untuk sami'na wa ta'na? Adakah takut disebabkan macam untuk yang belum Muslim lagi, okey, akan nampak, kenapa kau ikut macam agama kau ni membuta, cakap macam tu je lah. Padahal, tapi kita tahu dalam agama kita, what Allah has said, what the Prophet has said, kita ikut saja. Adakah sebab ada perasaan takut atau malu macam tu? Dia takut malu tu mungkin. Okay? Pasal kadang takwilan tadi dia buat untuk logik. So means that the logic tadi lebih dijaga banding dengan apa yang dikehendaki Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab just because nak explain kat orang macam mana. Dia tak pasti macam mana pun. Sebenarnya realiti dia pada sudut asal. Macam kita lihat kan, macam kita kata kita rasa angin ada. Kita rasa angin ada ni dengan sebab kita nampak ke? Angin tersebut? Atau kita tengok kesan dia? Kan? Kita hanya percaya angin ada sebab kesannya. Sama juga dengan gravity. Bukan, macam otak. Kan? Pokok goyang. Kan? Lepas tu kemudian kita rasa dia punya pergerakan. Kita hanya percaya dengan kesan. Dan Allah SWT macam tu, kita percaya dengan tanda. Lepas tu Allah Ta'ala sebut tanda-tanda dia. Inna fis samawati wal ardi. Ini surah Al-Jathiyah ayat 3. Sehingga di langit dan di bumi. La ayatil lil mu'minin, ada tanda-tanda untuk orang yang beriman. Wa fi khalqikum, pada penciptaan kamu. Wa ma yabuthu min dabbah, apa yang Allah jadikan melata daripada binatang-binatang yang melata. Ayatul liqaumin yuqinun, ada tanda untuk kaum yang meyakini. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perbezaan malam juga siang. Wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin, apa yang turunkan daripada langit bentuk rezeki, itu hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, Allah hidupkan bumi selama ia mati. Wa tasrifir riyah, kan, peredaran angin, monsun badai, musim laut. Ayatul liqaumin yaqilun, ada tanda-tanda untuk kaum yang berakal. Ujung tu Allah kata apa? Tilka ayatullah, itu tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Natsluha alaika bil haqq, kami sampai kepada Muhammad dengan kebenaran. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun, maka dengan manakah cerita lagi selepas Allah dan tandanya akan mereka beriman. So memang kita kata dari sudut itu, ya. Adapun pada masalah kita bukan ikut membuta tuli, bahkan kerana beriman dengan Allah lah kita ikut. Kerana beriman dengan Rasul lah kita ikut. Tanpa ada iman tadi, kepercayaan tadi, kita tak mula ikut. Bukti kukuh semua dah ada. Kenapa orang masih nak cari bukti yang lain? Ya. Tapi ini masalah tadi. Jadi kadang-kadang kita sebut dari awal tadi, mereka mengagungkan akal mengatasi nas. Itu tajuk dia. Kalau nak kata benda tu hilang, ada yang hilang lah yang lain. Tapi kalau dia kata benda tu masih ada kekal, ni kita tak boleh buat apa. Dia akan kekal macam tu. Selama ni pun dia pusing balik. Tapi sentiasa yang dilagakan dengan nas tadi adalah kaedah-kaedah Aristotle letakkan
itu dijadikan sebagai basic untuk perkara tersebut. Okay? Okay. Okay. Alhamdulillah. Dan Ustaz, saya ada satu soalan lagi. Biasanya saya tak berapa faham, tapi kadang-kadang saya terjumpa jugalah istilah ni, iaitu furuk. Furuk bercabang lah. Furuk akidah. Saya nak tanya Ustaz, adakah akidah kita bercabang? Okay. Ini macam ni. Kalau tajuk berkenaan dengan furuk akidah ni, kalau dimaksudkan contoh macam detail. Maksud detail, Maksudnya? contoh macam sungai syurga tu, macam mana rupa dia? Bentuk lebar dia. Apa bangunan dalam syurga. Okay. Syurga tu sendiri base. Okay. Okey, tapi bila dia punya bangunan binaan ada sebut kubah daripada mutiara, ada satu nas yang datang kata bata-bata daripada perak dan emas. Okey. Dekat situ boleh menjadi sebagai dipanggilkan furuk. Tapi minor details. Minor lah. detail tadi yang akan timbul tajuk. Macam sangkakala tu macam mana saiz dia. Itu benda-benda macam tu ya kita akan kata furuk. Tapi masalah wujud sangkakala tadi atau syurga tadi itu bukan furuk. Sekarang ni macam berkenaan Allah SWT. Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Betul. Itulah dia patut kita beriman. Mana lagi kita cakap yang lain. Sebab Allah Ta'ala bukannya difikirkan dengan akal. Tak dicapai dengan akal pun. Jadi basis tu tidak untuk takwilkan. Okey, kadang-kadang macam ni. Yang kadang-kadang yang diorang sering sebut kata furuk dan usul ni sebab diorang cuba untuk justify apa mereka buat tu masih lagi okey. Itulah Kak Ustaz, tapi setahu saya dalam akidah mana ada cabang. Dia cuma Itu satu saja. saya detail balik. Cabang tadi pada tajuk apa? Saya kena define balik. Benda yang usul dipanggil sebagai cabang. Sedangkan beriman dengan Allah Ta'ala sebagaimana dia firmankan tentang dirinya sendiri, itulah iman bagi yang betul. Itu usul lah. Mana boleh kita kata pasal Allah Ta'ala tak dicapai dengan akal. Tak dicapai dengan akal. Betul. Kan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Mereka tak meliputi ilmu tentang Allah Ta'ala kecuali apa yang dikehendaki dia. Itu je, tak lebih daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki atau mahukan untuk dia ketahui. Dan tidak diberikan ilmu, hatta roh kita sendiri dalam surah Isra kan, Allah nyatakan yas'alunaka 'anil ruh. Mereka tanya kau Muhammad mengenai roh. Qul ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad, roh itu daripada urusan Tuhanku. Kamu tak diberikan ilmu mengenainya kecuali sedikit saja. Tentang roh itu sendiri pun hanya sedikit. Mana mungkin kita meliputi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu para sahabat Nabi SAW sendiri kan bertanya kepada Nabi, hal nara rabbana yaumal qiyamati. Adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti? Diorang tanya soalan tu. Sebab Nabi tak pernah ajar mereka untuk melihat Allah Ta'ala di muka bumi. Tak pernah ajar mereka lihat di sini. Maka Nabi cuma kata, bila Nabi cakap tak dilihat di sini, maka mereka tanya, kiamat nanti kami nampak tak? Maka Nabi siap beri kepada mereka gambaran tentang bagaimana akan mereka melihat kepada Allah Ta'ala nanti. Nabi kata, adakah kamu akan berimpit-impit, bersesak-sesak pada matahari tengah hari yang tiada antara kamu dengan sebarang awan? Para sahabat kata tidak. Adakah kamu berhimpit-himpit, bersesak, ragu-ragu pada bulan malam 14, mana bulan purnama, yang tiada di antara kamu dengan sebarang awan? Para sahabat kata tidak. Nabi kata macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu nanti. Sendiri maksudnya Nabi dah berikan gambaran yang jelas. Cuma bila tadilah macam kes yang masih lagi pakai Aristotle punya kaedah tadi, tak boleh mass, volume tak boleh ada. Maka dia pun start kata, diciptakan di sini image. Maksudnya bila kalau image dicipta kat sini, depan tak ada. Macam kita macam Matrix lah. Ni tengok movie banyak sangat ni Ustaz ada. Kan dalam cerita Matrix tu kan semua benda tu berlaku bukan depan dia, dalam kepala dia. So tak ada depan, tak ada. Yang ada ni kat sini dibuatkan image. Ini to that extent punyalah nak menafikan tentang tak berjisim. Allah Ta'ala tak ada jisim lah, tak ada inilah, tak ada itulah. Tak ada zat lah. Simple as that. Makin lama makin jauh Tak ada. Kalau sebaiknya saya kata tak ada zat lah. Sebab tak ada. Kalau dia kata ada lah. Kalau ada depan kita. Dia tak boleh bila ada depan dia dah. Dia dah mula start bincang. Ada kedudukan, dia dikuasai oleh masa. Ada tempat dan makhluk. Dinafikan macam tu. Kononnya, tajuk asal kononnya untuk menyucikan Allah dari sifat makhluk. Tapi berakhir dengan kufur terhadap ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Okay? Nah, Alhamdulillah. And Ustaz, finally, bagaimana cara yang terbaik untuk kita macam nak menasihati seseorang yang mungkin tersilap dalam memahami sifat-sifat
Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa macam menghina atau memperolokkan mereka. Tak, Macam pertama sebab pertama dalam pertama sekali macam ni. Kalau dia kata, kalau kita kata nasihat, dia ikut kadar juga. Kadar kadar nasihat ni ada kadar dia. Maksud kadar saya tadi, maksud dia ada orang yang kita boleh berikan dia kalau Allah kalau Rasulullah, nak ikut tak ikut sudah. Kan kadang-kadang kita tak perlu berdebat pun dengan mereka. Sebab memang mereka jahil. Kejahilan mereka ada tadi tak membawa untuk kita mesti tukar pendirian mereka. Dan kadang-kadang macam kita sebutlah, macam kadang mereka bukan ahli sunnah. Itu balik asal. Faham. Bukan ahli sunnah. Sebab ahli sunnah ada karakter yang kita bincangkan itu kan. Kita kata sifat pertama dia adalah mengagungkan nas. Kalau yang pertama ni pun dia tak ada, dia macam mana? Kalau dia agungkan akal mengatasi nas, kita nak pusing macam mana? Every time kita kata kalau Allah kalau Rasulullah, dia akan kata tapi ikut kaedah ni, tapi ulama ni kata. Whenever dia oppose kalau Allah kalau Rasulullah bukan dengan penjelasan kalau Allah kalau Rasulullah sendiri, dia masalah lah. Kita tak ada peluang untuk memberikan faedah pada dia. Memang tak Hanya ada. Allah Ta'ala saja yang boleh ubah hati dia. InsyaAllah. Itu bukan satu cara yang mudah lah. Pasal dia punya basis, cara dia memahami. Macam kita kata ini cawan, dia kata ni kambing. Kita kata ni cawan, kambing. Kita bawa bukti pun dia tak kata kambing. Betul. Nah, macam mana? Dia punya mindset dia telah dibentuk macam tu. Sampai kan bila bincangkan macam kes yang budak adalah yang dia kata dia lon aswaja. Dia dengan ucapan dia kata naik kapal terbang, nak intai, nak tengok ada Tuhan ke tidak sebagainya. Perbuatan kata-kata dia macam ni adalah kufur terhadap ayat Quran. Dengan jelas direct. Tapi macam masalahnya, tengok, ada tak bercakap ustaz-ustaz dia ke, tok-tok guru dia ke, pesyar-pesyar universiti ke, yang kononnya kalau orang tak bukan bidang bercakap, dia orang akan tegur. Awak kan bidang awak. Tapi ketika orang macam ni bercakap, dia orang diam. Kenapa? Kenapa tak betul kan? Ini realiti yang saya perhatikan agak sedih. Kerana masyarakat Islam kita di Malaysia ni, kadang-kadang kita kata apa, cuba konon untuk mempertahankan kumpulan, bukannya mempertahankan kebenaran. Kita ada kebenaran, kita ada qala Allah qala Rasulullah, tapi kita menangkan qala Allah qala Rasulullah, kita menangkan kumpulan kita. Okey? Allahu a'lam. Jadi Kiki ada apa lagi nak tambah? Tak ada lah. Tak ada, Alhamdulillah. Okey, seperti bagaimana Ustaz mengulas tadi, bahawa kita harus berpegang, okey. Ada ni, ada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, yang memberi nasihat kita how kita patut berpegang pada prinsip bahawa semua sifat Allah Subhanahu Wa Taala harus diterima sebagaimana datangnya, okey, ala zahiri, okey, tanpa menyerupakan tasbih, tanpa mengubah makna ta'wil, tanpa menafikan ta'til, dan tanpa bertanya bagaimana bila khaif. Betul Ustaz? Betul. Kerana dah pun ditunjukkan dalam Al-Quran, okey, sifat-sifat Allah, dan dinyatakan seperti begitu. Okey, Alhamdulillah. Jadi begitulah topik kita yang pertama. Kita masuk pula topik kita yang kedua, iaitu yang viral baru-baru ni, tentang isu aurat bawah telekung. Okey, dalam isu aurat bawah telekung ni, baru-baru ni ada isu atau persoalan bahawa kalau kita tengok telekung dari angle ni, dari angle tu, macam mana terdedah pula aurat dia, kan? Jadi Brother Kiki boleh tolong go deep down sikit dalam konteks, bagi konteks sikit. So bismillah, saya akan ceritakan. Ini bila sebut pasal isu kalau kita ni soalan ni, kalau was-was ni kan. So dalam ni dikeluar, ini adalah ni adalah actually warta fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Selangor bertarikh 18 Oktober 2024. Boleh check kat website Mufti Selangor sendiri, berkaitan dengan penjelasan hukum solat dengan pemakaian telekung kebiasaan wanita Melayu, ataupun specifically yang two-piece telekung. So maksudnya telekung ada tudung and then ada kain. So apa yang disebutkan, pertanyaan dia adalah, apa yang disebutkan ni gambar rajah dia, dikata aurat yang dapat dilihat dari arah bawah tudung telekung tidak termasuk dalam kategori aurat yang dimaafkan. Solat yang dilaksanakan sebelumnya dalam keadaan tidak mengetahui akan hukum ini tidak perlu diqada atas alasan perkara ini merupakan perkara yang tersembunyi dan menjadi urf yang ghaib
adat kebanyakan wanita di negara kita. Para wanita hendaklah mengenakan pakaian yang menutup aurat di dalam tudung telekung. Maksudnya bawah telekung tu kena pakai pakaian yang menutup aurat. Maksud pakai jubah ke apa yang tutup Mana pakai lengan. tu aurat dulu, lepas tu pakai telekung. Betul. So untuk memastikan solatnya sah. So ni sebenarnya benda ni isu kalau kita refer balik. Sebenarnya pernah jadi isu juga. Bukan kalau untuk telekung, tapi ni untuk belah lelaki pula. Kau pakai kain pelikat. So ada kata ada seorang ustaz lah kononnya kan yang kata yang lelaki kalau pakai kain pelikat solat tak sah kalau tak ada seluar dalam dia. Dalam. Sebab dia kata kalau tengok bawah kain pelikat tu nampak bahagian bawah dia. So benda ni, walaupun benda ni sebenarnya dah pernah dijawab sebenarnya yang isu kain pelikat tu. And then somehow timbul balik untuk kes perempuan pula, telekung pula. So ini menimbulkan perbahasan lah. Sebenarnya apa itu aurat? Adakah aurat itu benda yang kita kena cari tengok oh ni aurat, ataupun dia hanya yang berhadapan saja dengan kita, ataupun itu satulah. And then satu lagi, apakah syarat-syarat untuk menutup aurat? Is it nak tutup supaya tak nampak warna kulit, tak nampak bentuk badan, and then dari segi definition dia lah, apa itu aurat untuk solat dan apa itu aurat untuk selainnya lah, selain di luar solat. So insyaAllah saya serahkan kepada Ustaz Adli untuk memberi pencerahan tentang masalah ini, insyaAllah. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okay, jadi berkenaan dengan tajuk yang timbul ni, ya kita payah juga nak cakap tapi keluar dari pejabat mufti kan. Betul. Tapi sebenarnya bukan mufti, kadang buat ni, kadang pembantu dia lah, pegawai-pegawai bawahan dia yang buat kerja ni. Kadang ni masalah. Okay. Oh sorry Ustaz. Dia benda-benda macam ni dia bukan officially daripada Tak, di pegawai sini yang pegawai. Tapi masalah pegawai bukan semua bijak. Minta maaf cakap lah. Sebab balik pada asal kadang-kadang pegawai yang tadi yang bila dia timbulkan kekeliruan macam ni, mustahil mufti yang dilantik tu yang buat benda ni. Oh, so maksudnya tak semestinya mufti Kan, sendiri banyak kadang-kadang macam kita kena tahu di Malaysia ni, mufti-mufti yang kita ada ni kadang pembantu dia kadang yang buat kerja ni. I see. So maksudnya ni bukan Keluarkan sendiri infografik mufti sendiri. lah, keluarkan sekian lah. Kadang-kadang benda macam ni berlaku. Okay. Tapi balik pada tajuk yang berkenaan dengan apa perbahasan tentang aurat di bawah telekung. Okay, masalah adalah adakah seorang wanita kena memakai pakaian sempurna di bawah telekung. Dia macam relate balik pada yang Kiki sebutkan, berkenaan dengan tajuk seluar dalam untuk lelaki. Kena pakai. Walaupun sebenarnya kalau logik akal dia, kalau kita letak daripada arah bawah, kan peha nampak, peha tu aurat. Kalau pakai seluar dalam pun tak guna juga. Nak pakai seluar juga. Seluar sampai tutup aurat baru pakai kain pelikat. Ini semua ni sebenarnya adalah dipanggil takalluf. Saya ada orang kata, dia kata ustaz nak bincang ni buat apa? Semua orang tahulah. Dia kata tak, realiti dia kita kena tahu punca. Kenapa timbul tajuk ni? Tajuk ni sebenarnya muncul bila mana dalam kitab-kitab. Ni yang kita kata penyakit AADK. Asal dalam kitab. Asal ada dalam kitab. Jadi orang akan nukilkan apa kata-kata para ulama dalam kitab tadi, yang kadang-kadang benda tersebut tak jadi pun atau bukan pun hukum. Dia lebih pada assumption yang dikeluarkan oleh mereka tentang perkara tadi. Jadi bila mana seorang tu kata macam masalah aurat. Aurat ni adalah apa yang berdepan. Bukan kena tengok daripada arah kiri, ada bawah, arah yang mengarut daripada atas dan sebagainya kan, untuk dilihat menjadi aurat. Jadi apa yang depan-depan hati kita itulah aurat. Macam menutup. Kita faham sini sebab apa? Sebab Nabi kata kepada sahabat baginda itu Jabir radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, kan aku ada satu helai kain saja. Kan macam mana aku nak solat dengan kain tersebut? Nabi kata, in kana dayiqan, in kana wasi'an faltahif bih. Kalau kain tu lebar, berselimutlah engkau dengannya. Tutup daripada bahu, tutup satu badan. Kalau kain tu lebar. Wa in kana dayiqan, kalau sekiranya kain itu sempit, pakai izar dengannya. Izar tu tutup pusat ke lutut je tau. So jadi tajuk bila sahabat tu kata macam tu, awak bayang agak-agak daripada tengok bawah, ketika berkelubung bawah, nampak tak? Nampak lah. Kalau pakai tutup pusat ke lutut, dari bawah nampak tak? Nampak jugalah. So sebab tu kita kat sini berdasar pada nas, tak ada sebarang persoalan untuk perkara tadi.
Sebab balik pada asal bukan, kalau ikutkan logik tu memang dah sahih adalah pakai tutup pusat ke lutut. Nabi kata kalau kain tu sempit, tutup pusat ke lutut. Itu disebutkan aurat dalam solat untuk lelaki tu. Pusat ke lutut, itu paling minimum. Untuk wanita, aurat solat dia adalah seluruh badan dia. Kecuali muka dan tangan. Itu je yang boleh terdedah. Sebab balik pada asal, bila Nabi sebutkan, Nabi kata bila seorang wanita datang haid, maka tak diterima solat kecuali dengan tudung kepala. Kalau kepala kena tudung tak ketiak nampak. Itu maksud dia. So basically apa yang zahir sajalah. Kau kata nak kena tengok dari bawah dan semua orang akan jadi tak sah solat. Okay, tapi benda ni assumption ni yang kita bimbang dalam masyarakat. Bila ada kitab kata, ada kitab ni kata, ada ustaz ni kata, ada ulama ni kata. Kita tak boleh takdiskan. Ini balik pada persoalan pertama tadi. Bila kita takdiskan manusia tadi, setaraf dengan Nabi SAW. Nabi sabda ini hukum. Assumption orang ni kata dia bukan Nabi. Dia takkan boleh sampai kepada tajuk membatalkan solat orang. Bila kita kata batallah solat, tak sah solat, dengan dalil yang tak pasti, yang tak jelas, dengan assumption yang kita letak, ini adalah salah. Mana boleh kita batalkan solat orang dengan hanya kerana assumption ataupun andaian yang kita buat. Saya faham dalam kitab-kitab terdahulu, kitab para ulama dahulu. Banyak kadang-kadang bila ni salah ilmu kalam jugalah. Bila ilmu kalam masuk dalam akidah je jahanam, masuk dalam fiqh jahanam sekali lagi, kali kedua. Jadi benda was-was. Macam kita dengar orang nak takbir Allah samalah. Ibadat yang mudah menjadi susah. Mana ibadat wuduk nak elok jadi rumit. Semua orang merasakan ibadat dia tak sah. Semua orang merasakan ibadat dia tak betul. Sampai last sekali dia tak boleh nak ibadat. Kita datang, agama ni datang untuk memudahkan. Bahkan Allah kata ma ja'allahu alaikum fiddin min haraj. Allah tak jadikan untuk kamu pada agama sebarang kesempitan. Yuridukumullahu yusra. Allah tak nakkan untuk kamu kemudahan. Wa ma yuridukumul usra. Allah tak nak untuk kamu kesusahan. So memang agama ni macam Nabi kata inna dina yusrun. Agama ini adalah mudah. Walau syadadin ahadun illa ghalabah. Tak ada siapa mengetatkan agama kecuali dia akhirnya akan tertewas untuk melaksanakan agama. Sebenarnya tersebut kita faham benda-benda ni ikutkan pada sudut agama sebenarnya masalah. Kita faham juga bahawa sebenarnya para ulama zaman dahulu kadang-kadang dia buat assumption, dia assume kalau macam ni apa benda jadi. Kadang-kadang ada benda yang tak pernah ada hukum, mereka akan bincangkan juga. Kadang-kadang macam ada kita pondok bincangkan apa, kalau orang tu solat dia pakai serban dia tu ada benang ujung serban itu ujung masuk dalam jamban, sah tak solat? Sampai situ dia cerita. Ya. Lepas tu diorang kata, okay, bila aplikasi benda ni kat sini, saya faham bila kita bincang macam ni, kita tengok Nabi sendiri SAW. Nabi pernah ditanya mengenai air laut, boleh tak wuduk dengannya? Sebab sahabat ni kata, kami bawa air sedikit, kami berlari di lautan. Kalau kami wuduk dengan air yang kami bawa ni, air tawar ni, kami akan dahaga. Boleh tak kami wuduk dengan air laut? Nabi kata laut. Jawapan Nabi, huwa, laut tu, at-tahuru ma'uhu, bersifat menyucikan airnya. Al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Mana air dia menyucikan, bangkai dia halal. So Nabi tambah jawapan. Kenapa? Orang tu tanya soalan, boleh wuduk air laut ke tidak? Itu je soalan dia. Kalau jawab na'am atau la kan mudah. Tapi Nabi bagi info tambahan. Sebab Nabi bimbang nanti orang ni akan jadi confused pula tentang makan laut pula lepas tu. Ikan kena sembelih pula. Okay. Jadi biasanya Nabi ajar pada dia 2 kali. So memang kadang-kadang para ulama mengambil iktibar daripada hadis Nabi tadi. Ada kalanya memberikan jawapan lebih daripada apa yang ditanya, memberikan kebaikan. Tapi dalam masa yang sama perbezaan dia adalah yang Nabi sebut itu wahyu. Yang guru kita sebut tadi, ustaz kita sebut tadi, syekh kita sebut tadi bukan wahyu. So yang wahyu tadi akan mempengaruhi kesahihan dan juga kebatalan amal tadi. Yang ini tak boleh. Assumption tadi tak boleh jadi untuk membatalkan solat. Tak boleh kita batalkan solat orang. Dan hanya kerana dengan assumption yang kalau tengok dari bawah. Itu masalah juga. Awak kena datang dalil. Hadis bahawa kena dari bawah pun tutup juga. Sedangkan hadis Jabir tadi, berkelubunglah dengannya, pakai kain dengannya. Awak nak bincang bawah atau tak bincang bawah? Ada Nabi kata buat cawat? Tak ada. Dan bila para sahabat macam tu, awak rasa ada surah dalam tak?
Tak ada duit pun tak. Duit Nak pun beli tak cukup. kain, Okay, jadi realiti dia kita tak boleh. Jadi sebab kita dalil tak bawa ke situ. So diorang kadang-kadang benda ni yang timbul ni bila disebarkan maklumat macam ni atas dasar kerana ada dalam kitab. Kalau tak saya dan kitab Buria tu Mustarsyidin, kitab tu. Buria tu Mustarsyidin, kitab fake daripada Hadramaut punya apa ulama. Jadi benda ni yang timbul tajuk. Jadi diorang ambil cerita tadi dan disebarkan. Sedangkan ulang balik. Tiap kali kalau kita ada disiplin kita adalah apa dalil dia mengatakan perkara tadi. Apa dalil dia kata? Kalau dia kata cakap sini sah, batal. Apa dalil dia? Kalau dia bagi dalil dia selesai masalah. Tapi kalau tak bagi dalil, kata-kata dia hanya kata-kata dia tak boleh menjadi setara atau setara dengan kata-kata Nabi SAW. Alaihi wasallam. Ataupun amalan para sahabat. Itu yang realiti yang kita kata yang dalam masyarakat kita ni jadi susah hidup ni sebab ni. Saya pernah ada orang tanya soalan kat saya. Dia kata, dia tanya di mesej, dia kata, Ustaz, saya balik tadi, hujan. Saya sampai rumah. Saya nak solat, kena mandi dulu ke? Saya kata, kenapa? Dia lah tadi waktu lintas dia kena air hujan. Saya kata, kenapa nak mandi? Dia kata, yelah atas pokok tu entah ada tai burung. Lepas tu kemudian air hujan tu jatuh. Lepas tu jatuh kena kepala saya. Jadi, tak salah. Saya tekak, air pipe akak ambil tu entah ujung sana ada tikus mati. Macam mana? Dia diam. Saya kata tak nampak tu salah bincangkan. Benda tak ada, jangan dicari. Dan timbulkan persoalan. Tapi persoalan tu kadang-kadang benda ni memang ada penyakit lah. Kerana tu saya kata, bila orang cakap kadang-kadang ada orang marah. Dia kata kenapa ustaz macam anti ilmu kalam? Pasal benda ni merosakkan agama. Dalam akidah dia menjadikan orang tu jadi macam tu. Dalam masalah fiqah jadi macam ni. Jadikan sampai dia jadi benda yang mudah agama ni menjadi sukar. Menjadi sukar. Benda patut faham dengan mudah, amal dengan mudah, jadi pening kepala. Tapi mungkin macam Kiki sebut tadi kan masalah jarang ataupun menampakkan warna kulit ataupun ketat kan. Itu contoh ketat, menampakkan warna kulit. So benda-benda tersebut itu juga dikira sebagai tak boleh kalau dia perempuan tu katakanlah dia pakai telekung saja tak pakai baju. Tapi kalau dia kata bentuk badan dia kelihatan dengan pakaian dia tak boleh lah. Macam lelaki pun benda tadi tak diberikan. Dia cuma kalau biasa kalau lelaki pakai belah atas lah. Benda ni kalau terbuka pun dia masih lagi sah solat. Tu beza dia. Sedangkan wanita lain bila dia rapat saja baju tersebut pada diri dia akan jadi macam yang Nabi SAW sabda kan tentang ahli neraka yang akan datang hari selepas Nabi dah wafat. Nabi kata dua kumpulan, satu kumpulan ni wanita-wanita yang kan khasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Yang satu masa dulu para ulama tak faham, pakai tapi telanjang. So rupanya bila zaman kita sekarang kita faham, pakai tapi telanjang. Maksudnya pakai tapi jarang, pakai tapi ketat, pakai tapi singkat. Itu berlaku. Pakai kita kata benda macam ni kan bukan setakat kat sini. Dekat Mekah pun ada orang kadang pakai telekung jarang. Pakai telekung jalan tu nampak baju dalam seluar dalam. Ini realiti dia, kita kata pakai tapi telanjang atau pakai tapi ketat. Pakai tapi ketat. Jadi benda tu untuk wanita memang tak boleh lah. Pakaian ketat tadi tak boleh. Sebab realiti dia benda tu akan menampakkan bentuk tu badan dia. Secara keseluruhan untuk lelaki asalkan tutup pusat ke lutut tadi dengan kain macam tu dah settle dah. Kawasan lain terbuka tak ada benda. Jadi walaupun tak sepatutnya mereka pakai pakaian macam tu. Menunjukkan diri kepada yang bukan mahram dan sebagainya, tetap. Dan memang kita ada beza aurat dalam solat, aurat depan orang bukan mahram kita lain. Yang sama kan. Contoh lelaki betul lah kata pusat ke lutut, tapi bukan maksud awak datang jalan-jalan pergi lompat-lompat tangga baju depan orang. Itu ada realiti yang kena berbeza. Lepas tu kita aurat depan mahram kita, lepas tu ada batasan dengan mahram mana. Dengan anak kita, dengan bapa kita, suami kita halal semua aurat kita. Tapi untuk bapa kita tak semua. Sebab tu Nabi ketika anak perempuan dia dimandikan, Zainab, dia duduk belakang tabir. So walaupun itu anak perempuan dia sendiri, tapi baginda sendiri, tapi baginda tak pergi masuk dalam tu untuk tengok macam mana pemandian jenazah anak dia dibuat. So memang ada masa lagi ada batasan yang perlu dijaga. Ni mungkin kita boleh tengok UTI bagian masalah aurat yang dalam keluarga tu kan kita bincangkan. Ni realiti yang kena jaga. Tapi dalam bab solat tadi kita ada dua hadis lah. Hadis yang Jabir tu tentang tutup pusat ke lutut ataupun kelubung badan kalau dia kata kain tu besar. Tapi untuk perempuan kena pakai
tudung kepala. Kalau kepala tudung maksud dia tempat bahagian lain pun lagi tutup. Pasal kepala ni paling mudah untuk terbuka. So bahagian lain kan buka kepala perempuan lebih malu. Tak malu sangat. Dia buka ketiak ada start. Betis ke dia akan lagi tambah. Jadi kalau kepala tutup kawasan lain lagi dia patut ditutup. Itu maksud dia. Jadi realiti dia kalau bagi saya benda ni patutnya tak jadi tajuk. Tapi kerana tadilah pasal asal penyakit asal ada dalam kitab. Ada ulama kata, tak boleh. Pada sudut asal ulama kata ke, kitab kata ke, bawakan dalil. Saya bawa dalil baru kita boleh faham. Adakah benda tu hanya assumption yang dibuat oleh orang tertentu ataupun dikira memang datang daripada dalil hadis Nabi. Sebab kita nak batalkan solat perlu pada nas yang jelas. Nak kata orang tu solat dia batal, kena datang dengan nas yang jelas. Tak boleh kita datangkan dengan assumption atau andaian sahaja. Okay? Wallahu a'lam. Ustaz, kalau macam misalnya solat kan, kalau pergerakan dia sebab ada fahaman yang kalau lelaki pergerakan dia boleh besar, boleh ketiak dia boleh bukaan. Tapi kalau perempuan ni kena rapat. Tak, sebenarnya sebab sebenarnya ni dalam masalah perbezaan solat lelaki dan wanita. Kita ada buat 2 minggu lepas satu tajuk berkenaan dengan perbezaan solat lelaki wanita dalam NMC, Glass New Muslim Community, Glasses kita ada bincangkan soalan pertama kot saya ada jawab tajuk tu. Beza untuk lelaki perempuan dalam solat ni bab berkenaan dengan contoh macam azan. Perempuan tak ada azan, lelaki ada azan. Kemudian kedudukan wanita lelaki. Kalau dalam soft kan berjemaah, perempuan tengah-tengah soft, lelaki di hadapan soft. Bukan jadi imam. Kemudian masalah kalau tegur imam. Kalau imam tu tersilap, lelaki akan sebut subhanallah, perempuan akan tepuk tangan. Tepuk untuk bagi tahu imam dah silap. Kemudian soft lelaki paling depan, soft perempuan paling belakang. Yang tu ada yang dipanggil sebagai pembezaan lelaki wanita. Ada pun mungkin masalah cara keperletakan tangan, buka atau tutup dan sebagainya. Hadis yang sahih tak ada. Ada hadis yang dhaif datang menyebut tentang wanita ni kena rapat-rapatkan diri ketika solat. Rapat kepit. Tunjuk kepit. Isikan kepit. Tak nak terus buka-buka. Ini bukan daripada hadis yang sahih. Bila bukan hadis sahih, maka tak layak untuk kita jadikan ia hukum untuk kita batalkan solat atau bezakan solat. Sebab kadang-kadang hadis macam Maimunah, dia ceritakan Nabi sujud macam mana. Kalau dia kata sujud, dia kata Nabi tak akan tinggalkan penjelasan. Nabi sujud macam tu, takkan dia kata macam, okay, Nabi kata ini yang laki punya. Engkau punya tak ada daripada isteri-isteri Nabi SAW sebarang ajaran daripada Nabi membezakan solat mereka dengan lelaki. Kata isteri dia, tak mesti dia bagi tahu. Engkau kena solat macam ni, engkau kena solat macam ni. Ada pun benda yang Nabi tegur, macam kita sebutkan teguran untuk lelaki tasbih, perempuan tepuk tasfik. So itu Nabi sebut. Tapi kalau ini Nabi tak sebut, macam mana kita boleh ambil dalil yang ini tajuk dia, dalil yang tidak sahih untuk jadikan hukum. Tapi ulama ni kata ada base tadi. Ulama ni kata berdasarkan hadis yang dhaif tadi. So tak boleh kita jadikan hukum. Membatalkan solat, membezakan solat. Lepas tu kita kat Malaysia ni sekarang sampai sekarang, orang perempuan boleh soft la ilaha illallah. Jarang-jarang. Ada sekali orang tangkap gambar ada masjid besi kan. Gitu. Gila ke? Dia soft sama. Kita rapatkan soft. Perintah rapatkan soft, Nabi tak ada kata, ni jantan saja ya. Setahu. Kan? Luluhkan soft, rapat-rapat. Nabi tak kata pada lelaki je, perempuan pun sama. Tiba-tiba datang kita kat Malaysia ni, berjarak. Yelah ada kata pasal dia orang rimas, perempuan rimas. Nak dekat-dekat. Sebab takut pijak telekung ke apa. Telekung mahal. Kalau telekung murah, kita pijak tak apa. Ini realiti yang salah. Pasal tadi, kes tadi lah. Pergi sebut ada beza, pada benda tak ada beza. Last sekali diorang pun assume sendiri. Bahawa ini tak boleh, ini tak apa. Dia tambah-tambah sendiri. Sedangkan yang dibezakan oleh Nabi tu sangat jelas. Apa yang Nabi bezakan. Tapi yang benda yang Nabi tak bezakan, samalah macam lelaki. Soft kena rapat. Ini tak jadi-jadi soft rapat. Yang ini Nabi tak suruh, tiba-tiba jadi. Berjarak jarak. Ini 3-4 orang, ini 3-4 orang. Ini kan kabut. Ini benda yang silap. So jadi dari segi realiti dia, kalau macam kita kata macam kes tadi kan, pasal masalah pergerakan tadi, memang tak ada. Masalah dalam tadi, kalau kita katakanlah angin tiup, kain terangkat. Kain terangkat. Dia dalam solat ni, ada syarat-syarat sah solat yang kalau sempat dibetulkan, maka ia masih lagi sah. Contoh macam kalau kain kita terangkat kerana angin, maka kita turunkan balik dan solat kita sah.
Ataupun kita macam Nabi SAW terpijak najis. Dalam ini sunan Abi Daud, Nabi SAW solat, Nabi tanggal kasut dalam solat. Para sahabat tengok Nabi tanggal, diorang pun tanggal juga. Lepas solat Nabi tengok diorang tanggal, Nabi tanya kenapa? Kata Rasulullah kau tanggal. Nabi kata aku tadi didatangi oleh Jibril ketika dalam solat. Dia beritahu aku kasut aku ada kotoran. Maka aku tanggalkan. Mana perbuatan maksudnya kita boleh sempat alihkan masih sah. Contoh macam kiblat kalau salah masih sah. Kita dah cek kita ingat ni. Lepas solat orang kata, sanalah, tak perlu ulang solat. Tapi ada benda-benda yang dalam solat tadi yang kalau kita kata syarat sah tadi kita tak langgar. Contoh macam masuk waktu. Kalau waktu tak masuk lagi kita solat, tak sah. Ataupun kalau sekiranya kita tak ada wuduk. Tak ada wuduk. Habis solat, tak ada wuduk. Lupa tu wuduk. Tak ada aci, kena pergi wuduk balik, solat balik. Itu realiti yang kita kata ada benda. Tapi macam kes aurat tadi, kalau dia kata terangkat, turunkan balik, maka dia masih lagi sah. Tak pernah timbul tajuk. Itu tajuk masalah kes lah. Soal dalam tu semua tak ada kaitan langsung. Memang kita kata tak ada kaitan daripada masalah arahan agama. Asalkan dia secara vertikal horizontal, vertikal. Okay. Horizontal. Exterior, interior. Ni. Secara berdepan. Eye level. Ni sebaris. Face to face. Kalau sebaris lah maksud dia macam ni. Dia bukannya dari bawah ke atas. Vertikal. Ini vertikal, ni frontal lah. Bila secara depan tertutup, maka itu dah madai untuk solat. Habis kita. Tak perlu untuk pening kepala. Tapi realiti dia benda yang berlaku tadi nukilan tersebut. Kita betul nak mengajar kaum ramai, tapi bila kita nak menyampaikan, pastikan dalil itu jelas. Jangan hanya assumption, jangan hanya andaian. Kalau ini, kalau itu, kalau sekian, sedangkan dalil tidak ada. Sebab kita nak membatalkan solat orang ni. Pembatalan solat diperlukan kepada dalil. Dia tak boleh datang pembatalan tu dengan idea kita. Betul. Besar benda tu sebab besar. Apa melibatkan syurga neraka orang kan. Syurga neraka orang betul. Sah tak sah ibadat. So tak boleh benda tu berlaku macam tu. Okay? Alhamdulillah. Ustaz, saya ada lagi satu soalan. Kalau untuk lelaki dalam solat, kadang-kadang pakai t-shirt singkat sangat, pendek sangat. Bila dia macam ni. Masalah singkat satu benda. Masalah bila seluar dia tu. Bila seluar dia tu melurut dari badan dia, nampak butt crack dia. Mana belahan punggungnya. Dia batal lah solat dia patutnya. Kecuali ada orang tolong betulkan. Kalau dia kata dia sedar lepas solat, dia anggap solat dia tak bertutup aurat lah. Sebab tu kenapa ditekankan kita pakai baju yang labuh. Secara vertikal lah tu. Secara depan-depan lah. Kalau dia kata kalau ikut tengok dari bawah, terlepaslah punggung tadi. Betul tak? Betul. Punggung dah jatuh dah separuh. Seluar tu dia jatuh separuh punggung. Nampak dah celah. Tapi kerana baju tu tutup, masih lagi sah. So dia bukan masalah badan ke atas, tapi badan dia dari punggung ke bawah. Baju tu terangkat tajuk lain. Kalau dia pakai baju seluar tu ketat, seluar tu memang mencerut kan. Tutup kawasan. Betul. Dia punya aurat kan. Tak ada masalah. Dari itulah pusat ke itulah lutut kan. Pusat ke lutut lah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Apa lagi nak tambah? Tak ada. Okay, good. Okay. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya Ustaz. Begitulah kita patut tahu tentang benda yang bukan isu tak patut dijadikan isu unless ada dalil. Seperti bagaimana Ustaz katakan. Dalil. Paling penting tu dalil. Kena ada dalil. Bina ibadat dengan dalil. Batalkan betul. Ibadat dengan dalil juga. Bukannya batalkan dengan idea kita. Saya rasa tak boleh. Agama ni bukan pakcik kita punya. Betul. Allah betul. Kan? Jadi hati-hatilah kita apabila nak memberi apa-apa hukum sebelum menghukumkan atau judge seseorang lah kan. Dan juga apa pentingnya untuk kita menjaga pandangan kita sendiri. Mata tu jangan ke tempat lain. Yang tu salah tu. Jangan pergi ke tempat lain juga. Kita bertengok. Gitu kan? Akak tak pakai, akak pakai t-shirt. Saya nampak ni. Kita bayang pun pelik lah sebenarnya. Betul. Dan pentingnya husnuzon, kita patut berasa penting sebab brother atau sister, mereka dah cuba yang terbaik untuk menjaga aurat mereka. Kalau perlu nasihat, kita nasihatlah dalam private kan.
Alhamdulillah. Dan begitulah akhirnya sesi episod podcast kita pada kali ini. Alhamdulillah. Jadi apa untuk tambah lagi? Nak sebut pasal aktiviti. InsyaAllah pada 3 hari bulan 11, 3 November ni kita akan adakan PMS kita lagi, iaitu Perfecting My Solar. Okay. Dan kali ini ia akan berada bulan ni kita ada dalam bahasa English, dalam English. And then bulan depan akan dalam bahasa Melayu pula, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan juga Perfecting My Marriage belum lagi Dah beritahu tadi lagi. Betul? Perfecting My Marriage belum lagi, insyaAllah akan diadakan. Apa tu bulan 11 kita ada apa? 9 dan 10 tu kita ada stargazing. Stargazing, betul. Ustaz ada Ustaz ada. Kita akan adakan aktiviti stargazing. Okey, maklumat boleh dijumpai di Tempat terhad weh. tempat terhad. terhad 20 orang sangat. saja. 20 orang sahaja. Kemah bawa sendiri Kemah bawa sendiri. Dia boleh, tapi ada option dinner atau tak nak dinner lah. Okey, akan diberi tazkirah, lepas tu tentang astronomi bukan astrologi. Astronomi. Kadang-kadang orang tak faham astrologi dengan astronomi ni. Lepas tu dan juga untuk ibu bapa yang ingin menghantar anak-anak mereka, okey, ke Al-Khadim Youth Camp kita, okey, registration masih dibuka, okey, tetapi ia tengah laju. Sangat laju. Alhamdulillah kita membuka penyertaan untuk insya-Allah seramai 400 orang kita ingin mencapai lah 400, tapi tengah lajulah. Jadi kalau cuba daftar jika boleh, insya-Allah kami akan ada satu camp yang mengambil masa seminggu. Okey, tahun ni kita akan adakan di Ipoh, okey, dan kami akan adakan aktiviti-aktiviti dan juga modul-modul lah untuk belia-belia kita ini. Insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, jadi apa lagi nak tambah? Tak ada dah. Tak ada. Ya Ustaz, tak ada. Alhamdulillah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah, Ustaz. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk Like, subscribe, Share. share untuk podcast kita ini.